Melati kuntum tubuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah membuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nadi ilmu, amal dan membaca. Nama diberi Muhammad Hazli Iman bin Badrul Hisham. Saya berumur 11 tahun dan bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bukit Batu. Hobi saya ialah membaca buku dan cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Ayah saya merupakan seorang kaki tangan awam di Pejabat Pendidikan Daerah Bentong. Ibu saya pula merupakan seorang seri rumah tangga. Saya tinggal di Taman Anggrek Utama. Di sekolah, saya telah dipercayai oleh guru untuk menjadi seorang pengawas sekolah. Di sekolah, saya aktif dalam bidang kokurikulum dan kurikulum. Saya ada menyertai beberapa pertandingan di peringkat sekolah. Saya juga ada menyertai beberapa pertandingan secara atas talian. Pertandingan yang saya sertai ialah pertandingan mewarna Minggu Sains Negara, melukis poster Sekolahku Sejahtera, kuis interaktif Medlik dan lain-lain lagi. Hari ini, suka untuk saya kongsikan mengenai sebuah buku yang telah menjadi buku kegemaran saya. Buku tersebut berjudul Bicaralah Yang Baik ataupun Diam. Tapi sebelum saya meneruskan lagi, eloklah kalau saya ceritakan sedikit tentang latar belakang buku ini. Buku ini ditulis oleh seorang penulis lelaki yang hebat yang bernama Iqra Firdaus. Buku ini diterbitkan pada tahun 2021 oleh Open Bridge Publication. Buku ini juga mempunyai 126 muka surat bercetak. Ia berharga RM14 Malaysia untuk Semenanjung Malaysia dan RM16 Malaysia bagi Sabah dan Sarawak. Harga yang ditawarkan ini sangat berpatutan dan mampu dimiliki oleh pelajar seperti saya. Buku ini mempunyai 2 bab utama, iaitu bab 1, menyentuh untuk membentuk peribadi yang baik melalui ucapan, dan bab yang kedua berkisar tentang ingin menjadi pembicara yang baik, tirulah gaya Nabi Muhammad SAW berbicara. Pada bab yang pertama, Iqra Firdaus menulis mengenai 13 tajuk. Tajuk-tajuk ini berjaya dikupas dengan begitu menarik sekali. Tulisan kreatif berbentuk motivasi menjadi elemen utama dalam penulisan beliau. Bahasa yang digunakan oleh beliau juga sangat mudah difahami dan jelas sekali. Antara tajuk yang dipaparkan dalam bab pertama ini ialah menjadi pembicara yang baik, mulutmu harimaumu, dan bersikap santun dan lemah lembut. Penyampaian dan kupasan telah diperindahkan dengan diselitkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Pada bab yang kedua pula mempunyai 6 tajuk. Juga ia digarapkan dengan gaya penulisan bercorak motivasi yang mudah difahami dan jelas sekali. Antaranya ialah meneladani 4 sifat Nabi, menggunakan courage dan gaya berbicara Nabi Muhammad SAW. Menyentuh aspek penulisannya, Iqra Firdaus cuba untuk menekankan untuk membentuk peribadi yang baik dan bersikap santun. Ingin saya petik sepotong ayat Al-Quran yang bersabda dan ditulis oleh Iqra Firdaus pada halaman 68, iaitu jangan menunggu orang menjadi ramah. Tunjukkan kepada mereka cara menjadi ramah. Ramah menjadikan kita disukai. Sabar menjadikan kita bijak. Lemah lembut menjadikan kita disayangi. Harapan buku motivasi ini telah menjadikan saya berfikir secara waras mengenai peranan mulut apabila ingin berbicara.
Iqra Firdaus mengemukakan banyak fakta dan contoh-contoh yang boleh diteladani dan dicontohi oleh kita dalam penulisan buku ini. Buku ini mempunyai kelebihan dari segi struktur bukunya. Antaranya ialah muka hadapan buku ini sangat menarik dan boleh menarik minat pembaca untuk membacanya. Dan tulisan bagi tajuk di muka hadapan buku ini besar dan jelas untuk dibaca oleh pembaca. Buku ini sesuai untuk dijadikan pedoman kerana banyak mengandungi hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran dan firman-firman Allah yang diselitkan oleh pengarangnya, Iqra Firdaus. Terdapat beberapa nilai murni di dalam buku ini. Antaranya ialah kita hendaklah berbicara sekadar yang perlu. Kerana banyak bercakap, nyaring bunyinya. Kata-kata ini bermaksud orang yang banyak bicaranya namun tidak memberi manfaat kepada orang yang mendengarnya. Sepasang mata, sepasang telinga dan satu mulut yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini juga adalah supaya kita lebih banyak melihat, mendengar berbanding bercakap. Maka seharusnya kita gunakanlah amanah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sempurna. Harapan saya kepada para pembaca agar dapat menjadikan buku ini sebagai bahan bacaan yang pasti memberi banyak didikan dan motivasi diri. Saya akhiri bicara buku pada hari ini dengan serangkap pantun. Buku dibaca si anak dara sambil teruna memasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.